Maksud second derivative ialah ini, second derivative. Okay, cara sebut dia. Kalau yang ini namanya first derivative. Bila kita ambil sekali lagi ataupun differentiate one more time, we are going to have second derivative. Yang ini second derivative. So, untuk menentukan dia concave up ataupun concave down, okay, kita perlukan ini, second derivative. Dia tak cukup setakat first derivative saja. So, proses untuk mencari second derivative tu, dalam video tu juga saya ada sebutkan dia punya formula, iaitu, saya tuliskan sekali lagi formula dia, the derivative with respect to t of the first derivative, that is dx ataupun dy dx maksud saya. Okay, all of that divide by dx dt. Gitu formula dia. Di mana peringkat awal kita diberi bahawa x kita tu ialah f of t, okay, dalam bentuk parametric equation, ada dua persamaan. Itu yang x punya komponen dan satu lagi ialah yang y punya komponen, iaitu gt. Yang ini diberi kepada kita. Dalam soalan diberi dalam bentuk parametrik. So untuk tajuk nombor 1 tu, semua curve yang kita diberi itu semua dalam bentuk parametrik. Maksud parametrik di sini ialah ada dua persamaan. X sama dengan a function in terms of t. Lalunya kita labelkan ini sebagai persamaan yang pertama. Dan y pun diberi dalam sebutan t. Sebagai contoh, mungkin x equal to 5t minus 7. For example, y equal to 3t square minus t. Dia macam ni bentuk dia. Parametric equation kita panggil. Okay, in this chapter 1, we are given the equation, the curve in parametric form. Dalam bentuk parametrik itu ya. Jadi, bila kita ada persamaan seperti itu, untuk mencari dy dx, okay, iaitu the first derivative pun hari itu saya ada sebutkan dia punya formula. Dalam video yang mana satu pun saya lupa, mungkin yang kedua rasanya, iaitu dy dx equal to dy dt over dx dt. Ini formula untuk first derivative. Applykan formula ni, masukkan dy dt ke atas, masukkan dx dt kat bawah, lepas tu kita bahagikan dua benda tu, itu kita dapat dy dx. Cumanya dy dx yang kita dapat tu nanti dalam sebutan t. Okay? Sebabnya ialah dy dt ni dalam sebutan t, dx dt pun dalam sebutan t. Okay? Sudah tentu dia punya hasil bahagi itu sendiri dalam sebutan t. Sebagai contoh, katakan yang ini tadi, contoh parametric equation yang diberi kepada kita. Cuba kita bagi sekejap, kirakan dia punya dy dx ni apa. Tapi kena kira lah dulu. Okay, dy dt dia kena kira, ya tak? Dx dt pun kena kira juga. Lepas tu baru masuk kat sini, dy dt dia, kat bawah sini masukkan dx dt. Alright, so dy dt dalam kes kita ni, contoh yang saya bagi ni, dalam peta tu, dy dt nya apa? Sama dengan apa ni? 6t tolak 1. 6t tolak 1. Itu dy dt. Yang dx dt nya pula 5. Betul. Okey, dah dapat dua benda tu, kita masukkan dalam formula ni. So kita pun masukkan. Ingat dy dt yang di atas. Dy dt ialah 6t tolak 1. Ikut je lah formula tu dan bagi dengan dx dt. Dx dt kita 5. Dapatlah dy dx. Itu dy dx tu, tapi dia dalam sebutan t. Cuba perhatikan tu. Ada t dalam dia, ada x dalam tu, ada t. So dy dx yang kita dapati, yang kita dapat ni, dia dalam sebutan t, nampak tu. Itu kita punya dy dx. Dah dapat dy dx, disebabkan kita punya tujuan tadi ialah untuk mencari second derivative of y with respect to x. Kita kena letakkan dy dx yang kita dah dapat tu tadi dalam sini dan cari dia punya derivative terhadap t. Bezakan dia, differentiate dia sekali lagi, letak kat atas. Yang kat bawah ni dx dt, kita gunakan sekali lagi seperti dalam formula yang pertama tadi.
Yang ini tadi kan dia ada dx dt 5. So untuk yang formula second and derivative ni pun nanti bawah ni pun per 5 juga ya. Dx dt. Tetapi yang di atas ni kena differentiate dulu first derivative tu. Maksudnya ialah first derivative kita ini 6t tolak 1/5 ni, differentiate benda ni, kemudian kita masukkan ke atas. Masuk kat sini. Mari kita buatlah sekejap. Since kita dah ada dy dx sama dengan, saya tulis dalam bentuk macam ni lah pula. 6t/5 tolak 1/5. Itu ya. Untuk formula yang di atas, kita kena differentiate benda ni terhadap t. Dah dapat tu nanti, baru kita letak ke atas. Nampak ni? Okay, dia kata apa? Differentiate dy dx itu terhadap t. Itu maksudnya yang ke atas. So what we have to do is, we have to differentiate dy dx itu terhadap t. Maksudnya sekarang kita nak buat. Apa dia the derivative of dy dx ini terhadap t? Kita akan dapat 6/5 ya tak? 6/5. 6/5 inilah yang kita akan letakkan pada numerator ke atas ini. So, berapa tadi? 6/5. 6/5. Yang itu derivatif bagi dy dx. Yang bawah tu memang dx dt yang 5 ni. Ini 5. Depan kita tadi 6/5. Jadi 6/5 bahagi 5. Kan 6/5 darab dengan 1/5. Sama dengan 6/25. Okey, itu ialah kita punya second derivative. Dapat nombor, kebetulan. Maknanya second derivative of y with respect to x equal to 6/25. Okey, dia tak semestinya dalam bentuk nombor macam ni. Okey, mungkin ada t juga. Tapi kebetulan example, contoh yang saya tulis ni tadi, bila kita carikan dia punya second derivative dia, dapat nombor macam ni. Tapi proses untuk mencari second derivative tu, macam itulah cara dia. Okey. Baik, yang nak ceritanya ialah tentang second derivative ni, dia berguna sebab untuk menentukan sama ada graf kita tu concave up ataupun concave down, dia terpaksa merujuk kepada second derivative. Ni, dia perlukan benda ni. Itu sebab kita kena cari dia. Maknanya second derivative ni. Now, let's see. Okay. We are given, kita dah kira dia punya second derivative-nya, dan katakan kita dapat second derivative-nya ialah 3t tolak 6, contoh ya, per dengan 2t kuasa 2. Sebagai contoh, ada melibatkan t dalam dia. Okey, yang ini contoh kita tadi yang pertama ni tak ada t. Kebetulan. Okey, selalunya dia ada t dalam dia macam dalam contoh ni, ya, second derivative of y with respect to x sama dengan 3t tolak 6 per dengan 2t kuasa 2. Soalannya ialah, for what value, mungkin ada banyak value tu, of t such that the curve, dia boleh tanya dua soalan. Part A, concave up. Part B, concave down. Okay. Maksudnya apa? Soalan ni tanya, okay, nilai T berapa? Maknanya tentukan nilai T tu di mana curve kita tu concave up. Tentukan nilai T di mana, okay, lengkung itu concave down. Itu maksud soalan ni. So, kita pun carilah dia punya second derivative of y with respect to x. Okay, kita cari benda ni. Proses macam yang saya tunjuk ke atas tu tadi. Ya, katakan kita dah dapat dah. Dia punya second derivative of y with respect to x tu ada kuasa 2 sini. Okay, sama dengan 3t tolak 6 per dengan 2t kuasa 2. Contoh ya. Baik, dalam video tu juga saya ada sebut bahawa kriteria, syarat, okay, untuk concave up ialah second derivative of y with respect to x tu must be
Siapa dah tengok video tu? Apa syarat dia untuk concave up? Ya, must be greater than 0. Correct, exactly. Okay, the value of second derivative of y with respect to x must be greater than 0. Apa maksud greater than 0? Concave up. Ya, itu kesimpulannya. Maksud greater than 0 ialah positif. Nilai ni, second derivative of y with respect to x tu mesti positif. Kan greater than 0 maknanya positif. Okay. So kalau kita dapat second derivative of y with respect to x, maknanya benda ni kita dapat positif, maknanya graf kita tu concave up. Sebaliknya, kalau kita dapat second derivative of y with respect to x tu pula negatif, iaitu less than 0 ni maknanya negatif nilai dia. Kan kurang daripada kosong tu kan negatif. If the second derivative of y with respect to x, the value is negative, then we can conclude that the curve is concave. Apa dua-dua up pula? Kan? Yang ni concave down, yang bawah ni. Maaf ya. Yang bawah tu concave down. Satu up, satu down. Yang B tu concave down. Okay? Bila kita dapat second derivative of y with respect to x tu nilai dia negatif, conclusion that we can write is the curve is concave down. Right. Baik. So sekarang ni saya nak tentukan ni nak tentukan sama ada ataupun nilai t-nya macam mana supaya graf kita ni concave up dan satu lagi concave down. Nilai t dia berapa concave up? Nilai t dia berapa concave down? Itu maksud saya. Mari saya tuliskan sekali lagi kat bawah sini. Okay, that is the second derivative of y with respect to x is given equal to 3t minus 6, okay, over 2t square, like this. Baik, bahagian yang pertama kita nak tentukan dia concave up. Kat mana concave up? Concave up. Nilai t dia berapa? Itu maksud dia. Nilai t-nya berapa, graf kita concave up. Okay, ini bermaksud 3t tolak 6 tu per dengan 2t kuasa 2, kita nak apa? Nak dia punya nilai ni lebih besar daripada kosong kan? We want to have 3t minus 6 over 2t square must be greater than 0. Okay? Jadi kalau kita nak keseluruhan ni greater than 0, nilai t dia berapa? Itu yang persoalannya yang perlu kita fikirkan. Kita kena buat sedikit analisa lah. Tengok yang bawah, tengok yang atas. Okay? Perhatikan yang bawah ni dulu. 2t kuasa 2. Ingat ya, t kita ni apa-apa nombor pun boleh daripada negative infinity sampai positive infinity. Any real number. T is any real number. Apa-apa nombor pun boleh. Sekecil-kecil nombor sampai sebesar-besar nombor. Okay, sekecil-kecil nombor tu maksudnya nombor negatif tu. Negatif bukan setakat negatif 2. No, negatif 2 juta, negatif dan sebagainya yang ke ujung-ujung sana tu. Dan sebesar-besar nombor sampai, yalah, infinity lah. Maknanya nombor sebesar-besarnya nombor. Jadi T boleh mengambil nombor dalam range itu. Okay, tak ada langsung dia punya constraint untuk T ni, tak ada. Apa-apa nombor pun boleh sebagai T. Cuba perhatikan kat bawah. 2t kuasa 2. T kuasa 2, kalau nilai t negatif, if t less than 0, 2t square is what? Dari segi tanda dia, positif ke negatif? Positif. Positif, greater than 0 ya. Bila t negatif, ya, ni maknanya negatif ni. Bila t negatif, 2t square greater than 0. Kes yang kedua ialah bila t positif, yang bawah tu iaitu 2t kuasa 2 pun greater than 0 juga. Ini bermakna yang bawah ni sentiasa positif, ya tak? Always
always positive, that is greater than 0. Yang kat bawah tu 2t kuasa 2 always positive. I hope you agree saya punya penjelasan tu. Setuju ya? Yang bawah tu sentiasa positif. Dia tak kira T tu negatif ke, T tu positif ke, bila masukkan dalam kuasa 2 tu, dia akan jadi positif. Kan negatif kuasa 2 dapat positif. So 2T kuasa 2 sentiasa positif. So memang kita nak positif pun. So yang bawah tu kita tak perlu nak bimbang. Dia sentiasa positif. Yang perlu kita bimbang sekarang ni ialah 3T tolak 6. Iaitu komponen yang ke atas ni. Okey. Yang perlu kita fikirkan. Kita nak, disebabkan kita nak secara keseluruhan positif, greater than 0, kita nak benda ni pun mesti positif, betul tak? So kita kena set 3T tolak 6 must be greater than 0. Supaya 3T tolak 6, 3T over minus 6 over 2T square as a whole secara keseluruhan jadi positif. Okay, so daripada sinilah kita akan dapat nilai T, iaitu 3T greater than 6, right? T kita must be greater than 2. This is the answer. Maknanya nilai T di mana graf itu concave up ialah semua nilai T yang greater than 2. Okay, bermula daripada 2.1 ataupun 2.001. Asalkan lebih besar daripada 2 lah. Tak semestinya mula daripada 3. 2.1 pun besar daripada 2 juga. 2.5 pun besar daripada 2 juga. So maknanya T itu bermula dengan 2.0000001. Tu dah mula dah dia punya graf dia concave up. Okay, therefore daripada penjelasan ini kita boleh tulis kesimpulan. Therefore the curve is concave up when T greater than 2. Gitu ya. Baik. Harap semua boleh faham tentang macam mana kita nak menentukan concave up ni. Boleh ikut tak penjelasan ni? Boleh. Boleh faham? Okay. Now kita pergi kepada part B. Kita nak ya. Kalau second derivative tu kita dapat equal to 0. Kalau second derivative ni equal to 0. Okay. Maksudnya nak tahu juga di mana graf kita concave up, concave down. Itu ke maksud dia? Yes sir. Maksudnya dia ada concave up dengan concave down ke? Dia tiada? Dia tak ada. Okay, sebab apa nilai T dia pun tak ada dalam tu. Kan? Sama juga macam katakan kita dapat macam contoh kita yang pertama tadi. Cuba tengok sini. Contoh kita yang pertama tadi, kita kan dapat nombor. Mana pergi dah? Sekejap ke atas tu. Ni. Okay. Katakan kita nak tentukan graf kita dia concave up kat mana? Nilai T dia berapa? Concave down kat mana? Nilai P dia berapa? Cuba tengok ni. Ada melibatkan T tak? Langsung tak melibatkan T kan? So, cuba kita tengok function dia balik. Function dia tadi ni. Kalau kita lukiskan graf ni, macam mana graf ni? Sekejap saya nak gunakan Desmos sekejap. Macam mana rupa graf tu ya? Sehingga kan dia punya second derivative dia tak melibatkan T langsung. So kalau kita nak type, dia punya curve dia ialah 5T tolak 7. 5T 5T tolak 7. T kat sini, lepas tu tolak 7. Lepas tu koma. Kamu boleh bayangkan tak apa yang saya sedang buat sekarang ni? Lepas tu 3 T kuasa 2. Ambil T, lepas tu squarekan dia, tolak T. Tolak T.
Lepas tu dia punya T dia daripada 0 sampai 2 pi lah kata. 2 pi. Graf dia. Nampak macam graf dia sentiasa concave up semua. Dia tak adalah beralun kejap concave up. Kalau concave up, kejap concave up, kejap concave down tu macam ni. Concave up, lepas tu concave down, macam tu. Daripada sini sampai sini, dia concave up. Daripada sini sampai sini, dia concave down. Macam tu. Yang ini graf dia. Graf dia macam tu. Nanti kamu cubakan lah. Okey. Nampak macam dia concave up sentiasa. Tapi macam mana dia dapat kesimpulan gitu. Tapi tak apalah. Okey. Kalau soalan kita bagi nanti, dia akan ada nilai T dalam second derivative. Macam yang kita bagi dalam contoh yang ini. Baru dapat kita tentukan nilai T dia. Ni. Macam tu. Baik. Dah. Cukup setakat tentang concave up, concave down tu. Ada satu lagi benda yang saya nak cerita sekejap. Dalam video yang nombor 4 yang last tu juga ada kita bincang yang pertama tentang area under the curve. Area under the curve. Okey. Ada contoh saya bagi, lepas tu ada juga bukan contoh saya bagi, yang saya bagi formula dan ada bagi 2 soalan. Okey, ada soalan 1, ada soalan 2. Okey, soalan-soalan ni semua ada saya sediakan dia punya jawapan. Cubakan dan tengok dapat tak jawapan yang saya bagi tu. Itu yang pertama, area under the curve. Ini video yang last. Video number 4. Kemudian dalam video tu juga saya ada cerita tentang arc length. Arc length pun ada formula ni saya bagi. Lepas tu pun ada dia punya exercise dia 1 dan exercise 2 siap dengan jawapan. Saya tak selesaikan pun. Okey. Kamu selesaikan, lepas tu ada jawapan, cuba cek jawapan. Nombor 3 berkaitan dengan area of surface of revolution. Yang ni saya nak cerita sekejap. Yang atas 1 dan 2 tu kamu tengoklah video tu ya. Area surface of revolution. Yang ini formula dia ialah formula dia bermula dengan S untuk surface S equal to integration from alpha to beta. Ada dalam integration ni ada 2 pi. Lepas tu ada untuk surface of revolution ni dia ada 2 jenis, iaitu kita nak rotate area tu pada paksi X axis ke atau pada paksi Y. Pada paksi Y axis. Macam yang kita belajar dalam calculus 1 lagi tu. Agaknya lah belajar. Okey, bila kita nak cari dia punya volume, dia bermula dengan area. Area tu kita pusing. Kita pusingkan dia, rotate dia pada paksi X boleh. Area yang sama kita boleh rotate pada paksi Y juga. So dia ada 2 situasi begitu. Now untuk yang rotate pada paksi X dulu ya. Yang ini rotate about X axis dulu. Jadi S sama dengan from alpha to beta. Now alpha dan beta ni ialah nilai T-nya yang diberi dalam soalan. Dan di sini ialah GT. Lepas tu ada tanda square root besar gini. Ada dx dt square plus dy dt square. Ini pun square juga. Tanda square panjang cover semua tu. Lepas tu kat luar sini ada dt. Ini ialah formula untuk mencari area surface of revolution. Okay, bila kita rotate area pada paksi X, dia akan ada bongkah ataupun solid kita panggil. Calculus 1 dulu kita kira dia punya volume, tetapi di sini calculus 2 ni kita panggil, kita cari dia punya luas permukaan dia. Surface, area surface of revolution kita panggil. So, ini formula yang pertama, iaitu kalau kita rotate pada paksi X. Manakala untuk case yang kedua, bila kita rotate pada Y axis, formulanya betul-betul hampir sama tetapi ada sedikit perbezaan.
alpha dan beta juga integration kita. Ada 2 pi juga dalam sini. Yang GT ni, perhatikan ya, bila kita rotate pada pasti X, dalam formula kita ada GT, iaitu Y punya komponen, betul tak? Kan GT ni kita ambil daripada Y. Rotate pasti X, ada Y punya komponen. Rotate pada pasti Y pula agaknya apa? X punya komponen. Apa X punya komponen? FT. Yang lain semua sama. Dx dt square, gitu. Tambah dy dt square. Lepas tu adalah dt kat luar situ. Yang saya nak tekankan di sini ialah ni, jangan salah letak. Jangan salah ambil. Ingat, bila rotate pada pasti X, kita kena letak Y punya komponen kat sini. Sebenarnya ini ialah Y. Bila rotate pada pasti Y pula, ambil yang X punya komponen, letak kat situ. Nak setting kita punya integration ni nak kena betul daripada awal. Kalau mula-mula dah tak betul, lepas tu susah payah kita integrate, buat penat je. Okay, sebab setting awal ni tak betul. Niat dia tak betul. Kan? Bila niat tak betul, benda-benda lain tu tak ada apa-apa makna. Okay, yang ini setting kena betul daripada awal, barulah kita buat integration tu nanti ada harapan jawapan kita tu betul. Tapi kalau setting kita dah salah, kemungkinan untuk dapat jawapan betul tu payah sikit lah. Dan kalau betul, tiba-tiba betul pun kita takkan bagi markah sebab permulaannya dah salah. Okay? Baik. Bagi saya bagi satu contoh tentang area surface revolution ni. Satu contoh yang lebih spesifik lah ya. Dan saya tak akan cuba selesaikan sampai dapat jawapan akhir, tak. Setting ini saja. Dan nak tunjukkan sedikit apakah kaedah integration yang kita boleh guna. Okey, katakan ni dia punya exercise. Mungkin salah satu daripada exercise yang saya bagi dalam mencari area surface revolution ni, salah satu daripada soalan dalam tu tak silap saya ialah soalan ini, iaitu diberi X sama dengan T cube dan Y dia ialah diberi sama dengan T square. Ini dia punya parametrik. Dah sebut dah tadi bahawa untuk section 1.2 ke semua sini, dia punya dia punya equation, dia punya curve-nya semua diberi dalam bentuk parametrik. Okay. Find, ini dia punya curve dia. Find the exact area, surface of revolution for T dia greater than or equal to 0, less than or equal to 1. Like that. Find the exact area, surface of revolution for T greater than or equal to 0, less than or equal to 1. Dia punya curve diberi dalam bentuk parametrik ni. So, dia tak sebutkan dia punya rotation kat mana. So, dia punya rotation pada paksi kat mana dia kata ini dalam soalan ni, pada paksi X. Dia kena bagi maklumat tu. Rotation about X axis. Okay. So, maklumat tu semua diberi kepada kita. Ini dia punya curve dia, parametrik. Ini rotation dia about Y X axis, dan ini dia punya nilai P. Nilai P tu maksudnya yang sini dia punya alpha, yang ini dia punya beta gitu. So mari kita settingkan dia punya integration. S, surface of area of surface of revolution sama dengan integration, tak? Ada 2 pi. Okay. Lepas 2 pi ni apa? Tengok balik
Sini rotate about x axis. Nampak tu? Y. So y komponen dia apa? T square. T square. Ya, letak t square sini. Ikut formula tu tadi. Rotate pasi x, ambil y punya komponen. Bukan letak y, letak dia punya apa function in terms of t dia tu. T square tu letak kat situ. Okay. Integration dx dt square. Masukkan dx dt dia apa? T cube. 3t square square. Faham tu? 3t square, lepas tu kat luar ada square. Sebab dia punya formulanya ialah dx dt square plus. Now, dy dt, lepas tu square kan? dy dt berapa? 2T. 2t. Lepas tu ada square ya? Dt. Macam ni. Yang ini setting ni dah betul dah ni. Okay, this is correct setting for the integration. This one. Kalau dah yang ini dah betul, ada harapan. Jawapan akhir kita betul. Okay ya. Now, mari kita buat sedikit apa kita panggil dia punya langkah jalan kerja dia sikit, tapi kita tak nak selesaikan sebab ambil masa sikit untuk selesaikan semua. Kita buat separuh jalan, tengok macam mana ya. Okay. So, yang pertamanya ialah tentang 2 pi ni kelas. Agak-agak saya nak komen apa tentang 2 pi ni. Keluarkan. Okay. 2 pi ni kan nombor. Nombor kita boleh keluarkan daripada tanda integration. Kenapa nak letak luar? Luar ada constant. Ya, supaya kita, supaya complicated. Supaya kita integration ni nampak ringkas lah sikit. Nampak tak adalah complicated, rumit sangat jadinya. Nombor budak-budak, okey letak luar. Gitu, main kat luar. So 2 pi ni budak-budak. So kita letak kat luar dia. So 2 pi letak kat situ. Integration. Now, daripada alpha ke beta. Alpha kita berapa? Lupa nak letak tadi. 0 sampai 1. 0 sampai 1. So, ada T kuasa 2 kat sini. Now, di bawah punca kuasa 2. Mari kita kembangkan sikit. 9. 9T to the power 4. Plus, what else? 4. T square. T square. And then we have dt. Okay, dt tu jangan letak di bawah tanda square root tu. Dia luar daripada tanda square root. Benda ni letak kat luar gitu. Okay. Now, bila sampai tahap ni, apa agaknya yang kita boleh buat? 2 pi biar kat situ. Ni tak integrate lagi ni. Okay. T kuasa 2 ada kat sini. Yang di bawah tanda punca kuasa 2 ni. Supaya dia lebih mudah nanti gerang. Factorize T square, right? So, we have 9T square plus 4. Sampai situ. Lepas tu? Ni, yang T square ni, square root kan dia, dapat apa? 2 pi. 0 to 1. We have T square. Now, yang part komponen yang T square yang kat dalam sini, bila kita square root kan jadi apa? T. Okay, kita akan dapat T. Lepas tu square root yang satu lagi tu masih kekal. 9T square plus 4. Lepas tu ada dt. Now, sampai kat sini dah. Sampai kat sini, maka apa kaedah yang kita boleh guna sekarang ni? Substitution. Ya, mari kita buatkan substitution. Okay, selalu kita gunakan U. U sama dengan apa? 9T square plus 4. Yang ada di bawah tanda punca kuasa 2 tu. Maka kita pun differentiate. Du over dt sama dengan apa? 18T. 18T. Okay. Now, kita tulis du per 18 sama dengan T dt.
Kejap lagi kan kita nak substitute supaya semua apa tu terms yang kita ada dalam integration ni tak ada dah T. Semua dalam sebutan U semua. Cuba perhatikan, ada tak dalam integration kita tu T dt ni? Benda ni ada tak? Ada. Mana dengan mana? Depan, belakang. Ya, kita gabungkan ini dengan ini. Dua benda tu kita gabungkan, itu akan sama dengan du per 18 ya. Nampak tu? Ha. Benda yang bawah tanda punca kuasa 2 ni U. Betul tak? Ini U. Ini dengan ni nanti kita gabung dapat du per 18. Now T kuasa 2 ni masih T lagi. Mana nak ambil T kuasa 2 dalam sebutan U? Daripada sini ya tak? Ni, daripada sini nampak ni? Daripada sini. Nampak tak? Nampak. Okey, bagus. So sekarang ni, mari kita selesaikan. T kuasa 2 sama dengan apa daripada sini? So, 9T square equal to U minus 4. T square equal to U minus 4 over 9. Okey, itu nanti kita nak letak kat sini. Kat sini ha. Sebagai T kuasa 2. Okey. Ha, jadi semua dah ada, kita masukkan. So, sama dengan 2 pi integration. Okey, tak integrate lagi ni. T kuasa 2 tadi berapa? Ni. U tolak 4 per 9. U tolak 4 per 9. Okey. Lepas tu kita ada punca kuasa 2U. Dan kita ada T, dt tadi ada du per 18. Ha, gitu. Tengok semua dah dalam sebutan U semua. Tak ada lagi dah T, semua dah tak ada. Nama dia pun substitution. Okay, bila kita dah substitute, nah tak adalah yang lama tu. Macam orang main bola lah kata, okay, kita nak ganti, buat substitution. Okay, pemain nombor 8 keluar, substitute orang lain masuk. Habis pemain nombor 8 tu masih ada dalam tu ke? Dalam padang ke? Tak ada dah, dia dah kena ganti. Baik, out. So, mari kita simplify lagi yang ini. So nombor tadi kata nak letak semua kat luar, kan ada nombor tu. Kita ada 2 pi lagi. 9 kali 18 berapa? 18 kali 9 berapa? 162. 162, letakkanlah kat luar sini dulu. Okey, integration. Okey, kita ada u tolak 4. Lepas tu ada u kuasa 1/2, lepas tu ada du. Kan gitu. Now, limit of integration nombor di sini dan nombor di sini kita tak payah patah balik kepada t pun tak apa. Okay, sebab kita substitution kita tadi ialah u sama dengan apa tadi? 9t kuasa 2 tambah 4. U sama dengan 9t kuasa 2 tambah 4. T kita tadi daripada kosong. Bila t kosong, U apa? U dia 4. Bila T dia tadi 1, U berapa pula? 9 tambah 4, 13. So, integration kita bukan daripada kosong sampai 1. Okey, sekarang ni kita nak tukar semua kepada U. So, sini daripada 4 kepada 13. Gitu. Harap semua orang ikut apa yang saya tulis kat sini. Sama dengan nanti permudahkanlah yang ini, nombor ni, ini dengan ni, boleh cancel tu. 2 kali 8, 1 kan? So ada pi per 81. Integration daripada 4 sampai 13. Kembangkan tu, kita akan dapat U kuasa 1 tambah 1/2, 3/2. Tolak 4, U kuasa 1/2 terhadap U. Macam tu. Okay. Now, mari kita integrate. Okay, itu baru nak buat integrate tapi tak integrate juga lagi. Ni baru nak integrate ni. Pi per 81. Okay, integrate U to the power 3/2.
U to the power 5/2 multiply by 2/5. Faham tak apa yang saya buat tu? Faham? Faham sir. Bagus. Lepas tu tolak 4 kali dengan U kuasa setengah tambah 1 berapa? 3/2. Darab dengan 2/3. 3. Integration daripada 4 sampai 13. Gitu. Jadi selepas tu kita masukkan 13, masukkan 4, tolakkan, lepas tu darab dengan pi per 81 yang kat luar tu. So saya berhenti setakat ni. Okay, jalan kerja dia nanti kamu selesaikan. Dalam video tu tak silap ada saya berikan jawapan dia. Okay kelas, itu dia punya proses untuk mencari area of surface of revolution. Contoh yang ini kita tunjukkan sedikit dia punya jalan kerja dia. Boleh? Boleh saya tinggalkan nanti kamu selesaikan, boleh ya? Boleh sir. Baik, bagus. Baik, saya nak mula dengan chapter kita, bukan chapter, section yang seterusnya iaitu 1.3. Nama dia ialah polar coordinate. Tajuk dia polar coordinate. Baik, koordinat, sistem koordinat biasa yang kita tahu ialah yang jenis ada dua paksi, iaitu paksi Y dan paksi X gini. Koordinat yang macam ni nama dia polar coordinate ke ataupun lain? Tak, yang ini nama dia Cartesian coordinate. Ataupun kadang-kadang kita panggil rectangular coordinate. Rectangular itu sebab kan nampak peta-peta tu kan, macam segi empat ada kat situ, panggil rectangular. Yang Cartesian ni pula sebab nama orang yang mula memikirkan tentang bentuk tu, yang memperkenalkan sistem koordinat macam ni, nama dia René Descartes nama dia. Ni nama dia tu lah. Cartesian tu datang daripada situ. Seorang ahli matematik daripada France, iaitu Perancis ya, negara Perancis. Yang telah memberikan idea tentang mencipta tentang Cartesian coordinate ni. Bermula dengan pada suatu hari, dia berbaring di atas katil dia, mungkin berehat ke apa ke, tak tahulah, tapi dikatakan bahawa dia ni memang bangun lambat selalunya, kan? Bangun lambat. Tak sihat ke tak tahulah kan. Dia sangka baik lah. So, masa dia baring atas katil tu, dia pandang ke atas. Kat siling rumah dia tu, yang terdiri daripada macam siling rumah kita juga, ada petak-petak gitu. Macam apa kita panggil petak, segi empat tepat kan, itu. Dan kebetulan pada masa tu dia nampak macam ada serangga, tak tahulah lipas ke, lalat ke, cicak ke apa, tak tahulah, kat atas siling tu. So dia tengok benda tu bergerak ke sana kemari, kejap pusing, kejap ke sana, kejap ke depan, kejap ke belakang, lepas tu gustang balik ke serangga tu. Lepas tu dia terfikir, sebab dia ni ahli matematik, dia kata macam mana aku nak keep track pergerakan objek ataupun binatang ni. Baru dia terfikir bahawa kalau kita buat bina satu garis yang melintang macam tu, satu lagi macam ni, lepas tu persilangan dua garis tu kita panggil dia sebagai origin, maka kita boleh gunakan titik origin itu untuk merujuk kat mana letaknya binatang itu sekarang. Gitu dia terfikir. Cepat dia bangun, terus dia ada idea, dia keluarkan idea tentang menggunakan paksi X, ada paksi Y, dan
titik-titik yang ada di situ boleh ditentukan dengan merujuk kepada titik origin dan juga pasi X dan pasi Y. Maka timbullah Cartesian coordinate. Ceritanya gitu, ya. Tetapi untuk yang saya nak cerita hari ni ialah tentang polar coordinate, dia lain. Polar dia tak ada pasi X, pasi Y. Okay. Untuk pasi X, pasi Y, koordinat kita ialah X dan Y kan. Untuk polar koordinat dia ada R dan theta. Dia sepasang juga gitu. Tapi ada R dan ada theta. Yang ini dalam polar koordinat. Yang ini dalam Cartesian. Cartesian dia ada X dan Y. Hari itu pun masa kita bincang tentang parametrik pun kita ada sebut Cartesian equation. Cartesian equation banyak kali kita sebut. Cartesian equation maknanya dalam dia ada X dan Y. Untuk polar ni nanti dia punya persamaan ada R dan ada theta. Baik, nak cerita tentang R ni. R ni ialah radius. Berapa jauh kedudukan point itu daripada dia punya reference point dia. Kalau dalam Cartesian, reference point kita ialah origin kita panggil. Origin. Okay. Koordinat dia 0,0. Semua merujuk kepada origin. Okay. Tetapi dalam sistem koordinat polar ni, dia tak ada origin. Yang dia ada pole. Okay. Kalau nak lukis ni macam mana ni rupa untuk yang polar koordinat punya. Dia tak ada pasi X. Yang ada ialah kita panggil ni reference line. Reference line. Garis rujukan kita panggil. Okay, tolong bersedia untuk menerima idea baru ni. Jadi, titik kita katakan di sini. Letak titik ni sebagai Q lah, titik Q. Ini kita punya, ni point of reference. Ni point of reference. Titik rujukan kita panggil. Reference. Dan point of reference ni nama dia pole. Pole. P-O-L-E, pole. Daripada perkataan pole itulah timbul perkataan polar. Alright ya. Dia tak origin, kita panggil pole. Right. So, garis menghubungkan di antara pole dengan Q tu, okay, ada dua maklumat di sini. Yang ini berapa jauh titik Q tu daripada Q, dalam kes ni mungkin 3 unit macam saya lukis tu, dan sudutnya pula berapa. Daripada reference line tu nak sampai kepada line itu tadi, sudut dia berapa? Theta. Simbol dia theta, sudut tu. Jadi dua perkara ni. Yang pertama radius, yang kedua sudut ni, angle kita panggil. Angle. Angle ejaannya gitu. A-N-G-L-E, angle. Jangan salah eja. Eja sekarang, kalau macam ni lain. Yang ini angle, sudut. Yang ni angel. Angel ni malaikat. Malaikat apa? Malaikat yang menurunkan Quran kepada Nabi Muhammad. Nama dia? Jibril. Malaikat Jibril. Itu contoh malaikat. Angle 20 degree, 35 degrees. Ejaannya tu lain-lain. Tapi nampak macam dekat-dekat sama. Adik-adik kita kadang salah eja. Okey. Itulah dia tadi. Tentang polar koordinat. Dia kena ada radiusnya berapa dan sudutnya berapa. Okey. Baik. Mari kita jelaskan tentang contohlah satu. Ini dia punya pole. Okey. Ini dia punya reference line. Katakan kita punya point tu katakan kat sini. Jauh sikit kata. Ambil garis pula, ambil pensel, ambil pembaris, sambung. Itu. Okey, katakan titik ni kita labelkan sebagai R. Dia daripada pole tu katakan ada 4 unit. 4 unit gitu ya. Dan sudut dia katakan contoh pi over 4. 45 darjah. Ni nak tukar-tukar daripada the radian kepada degree ni nak kena mahir. Pi per 14, pi per 4, 45 darjah. Pi per 3, 60 darjah. Pi per 6,
30 darjah. Pi 180. Pi per 2 90 darjah. 3 pi per 2 275 darjah. 2 pi ataupun 2 pi 360. ya, 2 pi atas pokok pun ada, 2 pi 360 pun ada. 2 pi dia ada dua makna. Di sini konteks kita di sini 2 pi kita ialah 360 darjah. Baik. Jadi apakah koordinat bagi R? R dia 4, angle dia pi over 4. R dia 4, angle dia pi over 4. Itulah cara kita menulis koordinat dalam polar koordinat, dalam sistem polar koordinat gitu. R dia berapa, angle dia berapa. Baik. Perhatikan bahawa bila kita nak plot point ni, kita terpaksa akur kepada 4. Kita panggil kuadran, di kuadran nombor 1. Kan? Kuadran nombor 2 kat mana? Kat bawah ke ataupun sebelah kiri? Sebelah kiri ni kuadran nombor 2, kuadran nombor 3, sini kuadran nombor 4. Okey. So bermula daripada 0 degree sini, pusing sampai garis tegak sini ialah pi over 2 ya. Pusing lagi sampai sini pi ya. 80. Bawah sini ialah 3 pi per 2, iaitu 270 darjah. Okey, pusing lagi sampai sini 360 darjah ataupun 2 pi. Gitu. Dan kita boleh pusing banyak kali. Kalau pusing banyak kali, maknanya nanti kan satu pusingan lengkap tu kan 360 darjah sama dengan 2 pi. Kalau 2 pi ni pusing lagi sekali penuh, kita akan dapat sini sampai 4 pi kan. Sini jadi 6 pi. Sini jadi 8 pi dan seterusnya. Jadi bukan setakat 0 degree saja kat situ. Kita boleh kata dia 2 pi, kita boleh kata dia sampai 4 pi, 6 pi, 8 pi dan seterusnya. Baik. Kalau kita pusing daripada reference point ni sampai pi over 2 lah. Tapi kalau kita pusing sekali lagi, lepas tu berhenti kat situ balik, kita akan ada pi over 2 tambah 2 pi. Jadi berapa tu? Pi over 2 tambah 4 pi bagi dengan 2. Sini sama dengan 5 pi per 2. Dan seterusnya yang lain-lain pun begitu juga. Sini nanti bila pusing sekali lagi penuh, kita akan ada 3 pi ya tak? Betul tak kelas? Sini boleh jadi pusing 3 kali jadi 5 pi. Dan seterusnya gitu. Bawah ni pun sama. Boleh tambahkan 2 pi, tambahkan lagi 2 pi, tambah lagi 2 pi dan seterusnya. Maknanya tentang sudut tu, dia tak fix. Sebab kita boleh pusing banyak kali. Maka, yang saya nak ceritanya ialah point ini tadi, 4 pi per 4 ni, 4 pi per 4. Cara nak tulis sudut ni bukan macam ni saja. Kalau kita pusing sekali lagi, pi per 4 tu tambah 2 pi. Dapat apa kelas? Pi per 4 tambah dengan 8 pi per 4 kan? Dapat 9 pi per 4, betul tak? Kalau saya tulis, point tu ialah 4, 9 pi per 4, adakah ini dengan ini mewakili titik yang sama? Yep, memang titik yang sama. Maknanya apa? Maknanya satu-satu titik dalam pola koordinat boleh ditulis banyak cara. Bukan hanya satu cara saja. Masalah sudut tu tadi, dia boleh pusing. Ikut suka dia. Berapa kali pusing pun tak apa. Lepas tu 9 pi per 4 tu boleh tambah lagi 2 pi. 9 pi per 4 tambah lagi 2 pi.
Okey, iaitu 9 pi per 4 tambah lagi 8 pi per 4. Jadi 17 pi per 4. So titik ni juga boleh ditulis sebagai 4, 17 pi per 4. Masih lagi titik yang sama. Dan begitulah seterusnya. Baik. Itu dalam kategori kita pusing banyak kali. Yang ini tak payah pun tak apa. Kita ambil satu je lah yang ini. Yang ini ya. Baik. Sebab cara nak tulis titik dalam pola koordinat ni macam-macam jenis ataupun macam-macam cara. Baik. Katakan sekarang ni saya nak panjangkan garis ni. Panjangkan, buat garis tegak. Seolah-olah ada pasti X, pasti Y lah. Ya. Itu. Baik. Titik 4 pi per 4 ni juga saya tak nak ikut jalan jam. Lawan jam maksudnya. Okey? Pi per 4 tu lawan jam kan? Saya nak ikut jam. Ikut jam. Pusingan ikut yang merah ni. Saya nak ikut jalan sini. Pusing. Sampai situ saya berhenti. Berapa sudut saya? Theta saya berapa? Dia bukan mula daripada sini. Okey, dia mula daripada reference line kita ni. Okey, mula daripada sini. Pusing sampai ke situ saya berhenti. Sampai line sini saya berhenti. Theta dia berapa tu? 2 pi tolak minus pi per 4. 9 pi per 4. 8 pi per 4 tolak pi per 4. Berapa sudutnya? 7 pi per 4. Maka yang ini juga saya boleh tulis 4. 7 pi per 4. Tapi apa? Bila pusing ikut jam ni, kita letak sudut tu mesti apa? Ada tanda apa? Negatif. Ya, kena ada tanda negatif. Ikut jam negatif. Lawan jam positif. Itu cara kita menulis sudut. Boleh ikut jam tak? Boleh, tapi kena letak tanda negatif. Kalau lawan jam, lawan jam positif. Oh ya ke? Lawan jam positif Lawan jam mesti positif. Betul? Ikut jam jadi negatif. Terbalik. Betul. Sebab apa kita buat macam tu? Sebab apa? Kenapa ahli matematik buat dia punya apa tu, cara kita pusing sudut tu lawan jam positif. Lawan jam betul. Lawan jam positif. Positif kan bagus. Okey, lawan jam betul. Lawan jam betul. Sebab apa? Apa benda juga dalam dunia ni yang berpusing secara semula jadi, semuanya lawan jam. Apa benda yang beredar dalam dunia ni? Contohnya kalau kat angkasa lepas sana, planet dia ada orbit dia. Nah, orbit ni bila planet tu beredar dalam orbit dia, dia boleh pusing ikut jam ataupun lawan jam. Secara semula jadinya, semua planet dalam dunia ni, hari ni ke bila yang ada gerhana matahari tu? Gerhana matahari maknanya matahari akan tertutup oleh bulan. Dikatakan di tempat-tempat tertentu akan gelap tengah hari ni. Saja nak sebut. Okey, kebetulan hari ni. Apa tadi yang saya nak sebut? Ya, semua benda yang bergerak di atas sana tu, planet semua tu, sebenarnya pergerakan mereka tu semua lawan jam. Itu sebab kita punya koordinat sistem ni, sudut dia pun, kalau lawan jam tu positif. Betul maknanya. Begitu juga dengan nukleus. Dalam kita punya atom tu kan, ada nukleus. Okey, lepas tu dalam nukleus tu pula ada apa? Okey, dalam atom tu kan ada elektron. Elektron ni kan ada orbit dia. Subhanallah. Cuba fikir ya. Yang besar ke atas langit sana, dia bergerak ada orbit dia. Benda yang kecil, atom tu pun ada orbit dia. Elektron. Maksudnya elektron tu dia bergerak dalam orbit dia, mengelilingi nukleus tu. Dan pergerakan elektron dalam orbit itu pun lawan jam. Semua lawan jam. Okey, untuk orang Islam,
yang pergi ke Mekah, kita tawaf tu, mengelilingi Kaabah tu kan. Bagi mereka mungkin ada yang pernah pergi umrah ke apa ke, pergi ke Mekah, kan salah satu daripada rukun umrah ataupun haji ni ialah kita keliling Kaabah. Sambil kita selawat, baca doa dan sebagainya, semasa kita keliling Kaabah tu, lawan jam ke ikut jam? Nanti bila ada tengok TV tu kan ada gambar orang keliling Kaabah tu kan, cuba tengok lawan jam ke ikut jam? Nanti beritahu saya. Orang lain semua lawan jam tau. Lawan jam, pergerakan tu memang lawan jam. Kalau kita pergi sana tiba-tiba kita ikut jam, tak betul, orang tengok apa masalah kau ni kan. Orang lain semua lawan jam, awak seorang nak ikut jam sebab saya nak ikut jam. Iyalah tu. Okey. Sebab telah ditentukan begitu. Okey. Pergerakan secara natural ini semuanya adalah lawan jam. Cukup setakat tu. Baik. Ni satu lagi cara untuk menulis koordinat dalam polar system. Boleh ikut jam tapi letak negatif tanda dia. Okey. Dan satu lagi ialah kita boleh buat contoh lain. Kita buat je ni ya. Satu. Kita bagi point lain lah pula. Katakan point tu betul-betul kat sini. Dan dia punya unit katakan 2. Sampai situ 2 unit. Katakan kita bagi dia titik, katakan titik P lah kata. Okey. Pull kat sini. Baik. Apakah koordinat bagi titik T? Dia punya R dia berapa? Dia punya sudut dia berapa kelas? Dia punya R dia 2 kan? Dan dia punya sudut dia ialah? Pi over 2, correct. Pi over 2. Okay, yang kita sebut tadi, dia boleh pusing banyak kali. Ini juga sama dengan radius masih sama juga. Pi over 2 tambah 2 pi. Pi over 2 tambah 2 pi. 5 pi. Pi over 2. Ini cara yang kedua. Ini cara yang pertama. Cara yang kedua pusing sekali lagi. Cara yang ketiga tadi kita pusing ikut lawan jam kan? Kalau lawan jam, ikut jam. Pusing sampai sini. So dia punya radius masih sama. Tapi sudut kita kali ni negatif. Negatif apa? Negatif 3 pi over 2. Okey. Itu cara yang ketiga. Cara yang keempat yang saya nak sebut ni ialah, saya padam dulu yang hitam ni. Padam semua. Ya balik. Okey. Letak sini. Seolah-olah kita fikirkan titik T tu macam ada kat bawah sini. Okey, ini cara yang keempat. Okey, iaitu cara yang keempat ni, dia punya sudut dia ialah sini sudut berapa? 3 pi over 2 dan dia punya radiusnya 2 tetapi 2 tu letak negatif depan dia. Itu juga mewakili titik yang sama. Cuba perhati baik-baik yang last tu, yang merah tu. Okey, dia punya radius pula jadi negatif. Okey, negatif 2, 3 pi per 2 itu juga mewakili titik yang sama iaitu 2 pi over 2 tu. Baik, nanti fikirkan terutamanya yang ini. Kenapa dia jadi gitu? Okey, kenapa dia juga mewakili titik 2 pi over 2? Ada 4 cara ya. 1, 2, 3, 4. Ada 4 cara menulis titik ataupun koordinat bagi titik dalam sistem koordinat ataupun sistem polar koordinat. Ada 4 cara tulis point. Dah cukup setakat tu. Baik. Sebelum kita rehat, mari saya tunjukkan ada satu benda penting kat sini. Katakan ni sistem koordinat kita. Yang kita nak gabungkan dua-dua. Nak gabungkan. Cartesian pun nak letak kat sini. Polar pun kita nak lukis juga kat sini. Katakan point kita ada kat sini. Sambung kepada
reference point kita boleh jadi origin O ataupun boleh jadi P. Itu pole. Okay, point kita katakan point whatever, A lah kata point dia. Kalau dia Cartesian, ada X dan Y. Kalau nak tulis A itu juga menggunakan polar coordinate, dia ada R dan theta. So kalau ada theta dia mana? Ini theta dia. R dia mana? R dia panjang daripada pole sampai ke A. X dia mana? X dia ialah daripada origin sampai ke sini X. Y dia pula mana? Y ini. Yang tegak ni daripada situ sampai kepada paksi X. Semua dah ada dah tu. So, mari kita tuliskan. Apa maklumat yang kita boleh dapat daripada gambar rayah ini yang memberi perkaitan di antara polar punya sistem dengan koordinat Cartesian. Kita nak kaitkan X, Y, kita nak kaitkan dengan R theta. Okey, saya mula dengan yang pertama. Nanti kamu mungkin boleh bagikan idea lain. Yang pertama ialah cos theta. Cos theta sama dengan X per R. Ataupun therefore X equal to R cos theta. Ini formula yang pertama yang memberi perkaitan di antara Cartesian dan polar. Mana Cartesian? X. Mana yang polar punya? R dan theta. Maknanya polar ada kat situ, Cartesian pun ada kat situ. Baik, siapa boleh bagikan formula yang kedua? Ambillah sin pula, tak? Kan? Sin theta sama dengan opposite over hypotenuse Y per R. Therefore, Y sama dengan R sin theta. Ini equation nombor 2 yang akan kita guna banyak kali nanti bila nak tukar koordinat daripada Cartesian kepada polar, daripada polar kepada Cartesian. Dua-dua tu. Yang ini pun ada gabungan polar dan juga Cartesian. Mana polar? Polar R dan theta. Okey, yang mana Cartesian? Y. Itu. Ada formula lain lagi tak? Ada. Nombor 3 apa? Cos sudah. Sin dah. Apa lagi trigo punya function satu lagi? Ya. Tangent theta sama dengan gambar rajah tadi balik. Tangent theta sama dengan Y per X. ya, Y per X. Yang ini persamaan nombor 3. Dia juga memberi perkaitan di antara polar dengan Cartesian. Mana polarnya? Polarnya theta. Mana yang Cartesiannya? Y dan X. Dan ada satu lagi formula yang sangat terkenal, formula ni. Dia ada 4 semua. 1, 2, 3, 4. Nombor 1 trigo, nombor 2 trigo, nombor 3 pun ada melibatkan trigo. Yang nombor 4 ni dia tak melibatkan trigo. Agak-agak apa yang kita boleh tulis kat sini. Dan dia mengkaitkan di antara polar dengan Cartesian. PT. Kalau di UPSI ni, PT ni pintu timur. Kan? Betul tak? Tempat tunggu bas saja. Nak ingatkan kamu supaya balik minggu depan. Okey, pintu timur. Baik, pintu timur. Maksud saya di sini apa? Siapa boleh teka PT tu? Pythagoras. Ya. Pythagoras theorem dalam bahasa Inggeris. Pythagoras tu dulu. Pythagoras theorem. Jadi pintu timur ni dia punya formula ni apa? Kalau merujuk kepada gambar rajah kita ni. X square plus Y square square X square. Ya, X square plus R X square plus Y square equal to R square. Itu formula pintu timur. Iaitu apa dia? X square plus Y square equal to R square. Dia memberi perkaitan tak di antara Cartesian dengan polar? Ya. Mana Cartesiannya? Ni X, Y, Cartesian. Polar ada juga ke? Ada. Mana polar punya? R. So, formula ini juga nanti sangat berguna bila kita nak tukar koordinat daripada Cartesian kepada polar
pola kepada Cartesian. Begitu juga nanti tentang equation. Polar equation, Cartesian equation, kita nak tukar-tukar. Ada polar equation, tukar kepada Cartesian equation. Ada Cartesian equation, tukar kepada polar equation. Okay, itu kita bincang kejap lagi lepas kita rehat. Polar coordinate to, example number 1, we are given this point 2 pi over 3 polar. Ni polar ni, ada sudut kan, pi over 3 tu sudut theta. Baik, kita tahu ni polar. Baik, nak tukar kepada Cartesian, dia punya X dia berapa, Y dia berapa. Yang ada ialah dia punya R dan dia punya theta ada. Formula 1 ke, 2 ke, 3 ke, 4 ke, yang mana satu yang sesuai yang kita boleh guna untuk nak cari X ataupun Y, mana-mana dulu pun tak kisah. Ya, kita gunakan formula nombor 1, Formula 1. Formula 1. Apa Formula 1 tadi kata? X equal to R cos theta. X sama dengan R cos theta. X sama dengan R cos theta, formula nombor 1. X kita nak cari, R kita ada 2, theta kita ada pi per 3. Memang ada semua, kita boleh cari X tu. Cos pi per 3 tu 60 darjah. Ingat lagi tak segi 3 ni? Yang cikgu kita dulu kata, kalau sini 30, sini 60, sini square root 3, sini 1, sini 2. Macam tu. Therefore, yang ni 60 darjah ni. Pi per 3 tu 60 darjah. So, cos pi per 3, cos 60 setengah kan? So, sama dengan 2 kali dengan 1 per 2. Sama dengan 2 cancel dapat 1 ya. X sama dengan 1 kan? Dah dapat X dia 1. Okay, now Y dia pula. Formula mana dah pakai? 2. Formula 2. Formula 2. Formula 2 kata Y sama dengan R sin theta. Y kita nak cari R ni masih 2 sama macam tadi. Theta pun sama pi per 3. So sin 60 darjah juga pi per 3 tu. Sin 60 darjah berapa ni? Opposite over hypotenuse, square root 3 over 2, right? So equal to 2 multiplied by square root 3 over 2. Like that. 2 cancel, you have Y equal to square root 3. X dah ada, Y pun dah ada, therefore 2 pi over 3 in polar coordinate, it is the same as point, apa X kita tadi? 1 square root 3 in Cartesian coordinate. 1 dalam polar, 1 dalam Cartesian. Bila kita lukiskan atau plot point tu, pointnya adalah point yang sama, tinggal lagi sistem koordinatnya berbeza, satu polar, satu Cartesian. Okay, that's the way how we, you change from one system of coordinate to the other system of coordinate. Formula mana daripada tempat tu yang sesuai yang kita beri dulu. Baik, mari kita check dari segi dia punya quadrant, betul ke tak quadrant. Baik, untuk yang polar coordinate ni dalam quadrant mana ni? This one, in which quadrant? Tengok sudut tu, yang penting sudut tu, pi over 3, 60 darjah, quadrant mana? Quadrant 1. Untuk point ini dalam Cartesian, 1, dia punya X dia positif, Y dia pun positif. Quadrant 1. Ya, this one also in quadrant 1. Yang ini bertepatan. Quadrant, dari segi quadrant dia lah betul. Okay, so maknanya point kita tu memang point yang betul. Dari segi polar dan juga Cartesian, dia mewakili titik yang sama walaupun ditulis dalam sistem koordinat yang berbeza gitu. Baik, mari kita pergi kepada contoh kita yang kedua. Saya kata tadi, nak bagi 2 contoh. Yang lain tu nanti kita bagi contoh. Kita bagi dalam bentuk latihan ya.
katakan kita ada 4, 4, 3.4. Example number 2. Example number 2. Okay, kita diberi 4, 3.4 dalam bentuk polar. Nak tukar kepada Cartesian. Maksudnya ialah dia punya X berapa, Y berapa. Macam tadi juga ni. Tapi kita kena check dulu dari segi kuadran dia. Kuadran macam mana ni? 3 pi per 4 ni berapa sudut tu sebenarnya? 3 per 4 kali 180 kelas 135. 135 darjah. Itu dalam kuadran mana? 2. Ya, this one kita kena confirmkan dulu. Yang ini memang dalam kuadran yang kedua. So, bila dapat Cartesian nanti kita kena check juga. Betul tak benda tu dalam kuadran yang kedua. Okey ya. Letaklah kat sini sekejap kat atas ni. Okey. So, formula mana nak pakai? Macam tadi juga kan? X equal to R cos theta. R cos theta. Tuliskan dulu formula. Supaya cepat kita hafal. Cos 3 pi per 4. Sama dengan berapa cos 3 pi per 4? Tak naklah bagi dalam bentuk perpuluhan. Kita nak exact value, square root. Dalam bentuk square root ke apa ke. Okay. Maknanya apa? Dari segi gambar rajah dia macam ni. Dia sampai kat sini. Daripada sini sampai kat sini 135 darjah. Sudut tirusnya berapa? 45. Kat sini 45. Okay, tapi kita tahu bahawa cos pada sukuan yang kedua, di sini cos negatif ya. Ini cos negatif. In the second quadrant, cosine negatif. Kenapa tak cikgu kita dulu ada ajar? Sini dia kata semua positif, all. Sini yang positif, sine. Yang sini tangent, positif. Yang ini cos saja positif, yang lain semua negatif. Kuadran yang pertama tu je yang semua positif. Okey. Ikutlah macam mana cara masing-masing nak hafal tu. Ada tu cikgu-cikgu kita ajar macam mana nak hafal tu semua. Baik. Kemudian kita nak gunakan 45. So, tapi negatif. So, negatif 4 cos pi over 4. Ini sama dengan berapa ni? Cos 45 berapa? Negatif 4 in terms of square root. 1 over square root 2 kan? Betul tak? Dia punya segi 4, segi 3 dia pula macam ni. Ada 2 segi 3 yang cikgu kita ajar. Sini dia kata 45, sini pun 45, sini 1, sini 1, sini set 2 kan? Itu. So this is equal to negative 4 multiply by 1 over set 2 multiply by set 2 over set 2. Okay, this is equal to negative 4 multiply by, kita ada set 2 ke atas dan ada 2 kat bawah. Equal to, sini 2 dengan 4 ni cancel. We have negative 2 set 2. Itu dia punya X. Okay, jawapan kita nak dalam bentuk yang exact value, ada tanda square root. Tak mau dalam bentuk decimal. Jangan cepat sangat nak guna calculator. Okay, X kita ialah negative 2 square root 2. Now, next, Y. Y equal to R sin theta. Baik, in the second quadrant, sin positif ya. Ingat tu. Therefore, jawapan kita mesti positif. So, R kita tadi 2. 2 ke 4? 4. Okay, R kita 4. Sin pi over 4. Positif. Alright. So, we have 4 multiply by square root
2 over 2. Dia sebenarnya asalnya ialah 1 over square root 2 kan? 1 over square root 2. Okay, usually we don't like this. Kita kena multiply square root 2 over square root 2. Dapat square root 2 over 2. Itu yang saya dapat, saya tulis macam ni ha. Faham kan? Okay. Sama dengan cancelkan 2 dengan 4 ni, tak akan ada positif 2 square root 2. Okay. Now kita dah dapat dia punya point. Therefore, point apa tadi? 4 3 pi over 4 is equivalent to point x dia tadi ialah negative 2 square root 2 dan y dia positif 2 square root 2. Yang ini dalam bentuk polar, yang ini dalam bentuk Cartesian. Mari kita cek dari segi kuadran. Tadi polar ni kita kata dah cek tadi kuadran 2 kan. Now untuk Cartesian ni ada kuadran 2 ke tak? Kuadran 2. Mana kita tahu? Sebab X dia negatif, Y dia positif. Exactly. Nah, kita sekali lagi tulis. Untuk kuadran yang pertama, X positif, Y dia positif. Dua-dua positif. Untuk kuadran yang kedua, X negatif, Y dia positif. Untuk kuadran yang ketiga, dua-dua positif. Positif, negatif. X negatif, Y pun negatif. Untuk kuadran yang keempat ni, X dia positif dan dia punya Y dia negatif. Gitu. So yang ini pun dalam kuadran yang kedua, X dia negatif dan dia punya Y dia positif. So dalam kuadran yang kedua juga. So betul jawapan kita tu. Habis tentang tukar daripada polar kepada Cartesian in terms of coordinate. Baik, sekarang kita nak bagi contoh pula. Kita nak tukar daripada Cartesian kepada polar coordinate ya. Polar coordinate. Example number 1. Given 2 negative 2. Yang ni polar. Kita nak tukar kepada polar pula. Yang itu Cartesian. Nak tukar kepada polar coordinate. Maknanya kita ada X dia 2 dan Y dia negatif 2. Kita nak cari R dia berapa, theta dia berapa. Tadi ada R dengan theta. Yang ini R theta dia tak tahu. Dua-dua kita tak tahu. Macam mana cari R? Gunakan pintu timur. Pythagoras theorem. X square plus Y square equal to R square. Agak-agak daripada sini boleh cari R dia. 4 tambah 4 sama dengan R kuasa 2. Betul tak? Betul. Jadi R-nya berapa? Sini 8. R kuasa 2. Jadi R berapa? R sama dengan 4 kali 2. So kita ada 2. Set 2 kan? Betul? Ya. Famous betul pula 2 set 2 ni. Tadi pun gitu juga. Tapi tak apalah. Itulah hakikat dia. R sama dengan 2 set 2. Dia sebenarnya positif negatif. Betul tak? Tapi kita ambil yang positif. Kenapa ambil yang positif? Sebab dia di kuadran. Ya. Sebab dia bukan cerita tentang koordinat. Sebab R ini dia distant. Distant from the pole to the point. So kita kena ambil R dia yang positif. Tinggal lagi tadi saya dah sebut yang R tu negatif, itu cara penulisan saja. Ya. Tetapi realiti dia R tu mesti positif. Ambil nilai yang positif. Baik. Nak cari theta macam mana? Cuba kita guna tangent. Boleh? Tangent. Tangent theta sama dengan y per x kan? Tangent theta y kita ialah y kita negatif 2 per 2.
dengan X dia. Negatif 2/2. Tangent theta equal to negatif 1. Berapa theta kalau tangent negatif 1? Jadi 1/4 pi. Kalau tangent theta sama dengan 1, theta berapa? Pi/4 kan? Betul tak? Ya, betul. Tetapi yang ini tangent dia negatif. Maka sudah tentu tangent ataupun theta tu mesti berada dalam sukuan yang keberapa? Sukuan yang keempat. Keempat. Ya, yang keempat. Maknanya tetanya ialah negatif pi/4. Ataupun nak dapat kampan yang positifnya pun boleh. Maknanya 2 pi tolak pi/4. So kita tulis yang ini pun boleh. Negatif pi/4. Macam yang saya cerita tadi, boleh tulis sudut itu negatif kalau kita ikut jam. Ikut jam negatif. Okay. So maknanya kita dah ada dah dia punya pola koordinat dia. Titik yang asal tadi ialah 2, negatif 2 dalam bentuk Cartesian. Dalam bentuk polanya ialah R-nya tadi 2 square root 2 dan sudutnya ialah negatif pi/4. Nah gitu. Mari kita cek dari segi kuadran. Betul tak mereka ni berada dalam kuadran yang sama? 2, negatif 2. X positif, Y negatif. Kuadran mana? 4. Kuadran 4. Okey. Yang ini 2 square root 2 negatif pi/4. Dalam kuadran mana tu? 4. 4 juga. So jawapan kita tu dah betul. Itu contoh kita yang pertama untuk tukar daripada Cartesian kepada polar. Baik, contoh yang kedua. Example number 2. Now, let's say we have point negative 1 square root 3. Like this one. That is in Cartesian, kita nak tukar kepada polar. Ini dia punya X dan ini dia punya Y. Nak guna formula mana untuk dapatkan R macam tadi? Gunakan Pythagoras theorem, iaitu 1 tambah 3 sama dengan R kuasa 2, kan? Betul ya? 4 sama dengan R kuasa 2 ya? Maka R sama dengan berapa kelas? 2. Dah dapat R sama dengan 2. Setuju tak? Setuju. Okey. Setuju. Baik. Kita nak cari theta, gunakan formula 1 pun boleh. Formula 2 pun boleh. Tak semestinya yang guna tangent, ya tak? Sebab R kita dah ada sekarang ni. Kata kita nak gunakan formula 1, katakan X sama dengan R cos theta. Kita nak cari theta ya. X kita ialah negatif 1. Sama dengan R kita baru dapat tadi 2. Cos theta. Theta kita nak cari. Cos theta sama dengan negatif 1/2. Segi ketiga kita tadi, cos apa yang dapat setengah? Sini 3, sini 1, sini 2. Dan tadi sudutnya dalam sukuan ke berapa tadi? Yang negatif 1, bila x ni negatif, dia punya y punya positif. Yang ni kuadran number 2. Kuadran number 2. So gambar rajah kita tu nanti, kita punya point tu kat sini. So pusing, maknanya sini ni kita ada 60 darjah sini. So sudut daripada sini sampai sini berapa? 120/3.
180 tolak 60. 180 tolak 60. Kalau fikir dalam degree. Dapat 120. 120 berapa radian? 2 pi over 3. 2 pi over 3. 2 pi over 3. So jawapan kita apa? Dia punya theta dia. Thetanya ialah 2 pi over 3. Okey, jadi point kita tadi yang asal negatif 1 dengan set 3, negatif 1, set 3 dalam Cartesian, dia adalah sama dengan dalam polar kita ada R tadi berapa? 2, R-nya 2 dan theta-nya ialah 2 pi over 3, like this. Dah cukup tentang tukar-tukar dari segi koordinat ni. Polar koordinat tukar kepada Cartesian koordinat dah. Yap, Cartesian koordinat tukar kepada polar koordinat pun sudah juga. Sekarang yang belum lagi ada dua benda, iaitu kita nak tukar dari segi equation. Now what we want to do is we want to change, convert between what? Between polar equation to Cartesian equation, dan juga daripada Cartesian equation kepada polar equation. Okay, between these two type of equation, we want to interchange between them. Nak tukar dari segi apa pula kali ni? Equation, dari segi persamaan. Yang tadi dari segi koordinat. Agak semua jelas yang tu ya, very clear sepatutnya. Yang ini kita nak upgrade sikit kita punya perbincangan ini daripada koordinat kepada persamaan. Okey, dan masih lagi di antara polar dengan Cartesian. Baik, katakan kita ada contoh yang pertamanya kita nak buat daripada polar kepada Cartesian dulu ya. Daripada polar equation kepada Cartesian dulu. Contoh pun kita bagi dua-dua. Rasanya cukuplah dua-dua gitu. Mudahlah kita faham, cukup dua tu saya rasa. Example number one untuk polar kepada Cartesian. Ni. R sama dengan 4. Kali ini bentuknya mestilah bentuk persamaan sebab tajuk dia pun polar equation. Cartesian equation. Kena ditanda sama dengan. Yang ini polar equation ke? Is it polar equation? Bukankah dalam polar ni kena ada R, kena ada theta, dua-dua kena ada? Bukankah dalam Cartesian equation kena ada X, kena ada Y? Tidak semestinya. Sebab apa? Dalam Cartesian kita biasa tengok ya, dalam Cartesian. Kita ada persamaan macam ni, Y sama dengan 1, ya tak? Ada tak persamaan ni? Ada. Ini ialah persamaan bagi garis lurus yang melalui 1. Ni garis ni. Y sama dengan 1. Tak ada pun Y. Tak ada pun X dalam dia. Tapi masih lagi kita consider sebagai Cartesian equation. Sama juga untuk yang polar punya. R sama dengan 4. Tak ada pun theta. At least dia ada R. Okey, fahamlah tu. Itu adalah polar equation. Okey. Begitu juga nanti dalam Cartesian kita ada X sama dengan 5. Pernah jumpa tak X sama dengan 5? Ada. Dia punya persamaannya tu, tapi dia punya graf dia. Sini 5. Dia lalulah 5 tu. Vertical line macam tu. Nanti ada tak macam ni? Theta sama dengan pi over 4. Ada tak? Ada. Macam tu lah persamaan dia. Kan? Mari kita buat yang pertama ni. R sama dengan 4 dulu. Macam mana nak tukar R sama dengan 4 kepada bentuk Cartesian? Okey, saya bagi sedikit idea. R kuasa 2 sama dengan 4 kuasa 2. Saya dah buat apa tu? Saya dah square both sides kan? Dibenarkan ke tak buat macam ni?
Ya, boleh. I do the same thing, both sides. Kenapa saya nak square? Kenapa tak nak kuasa 3? Sebab saya ada guna R kuasa 2 tu, saya ada PT, right? Apa PT kata? X kuasa 2 tambah Y kuasa 2 sama dengan R kuasa 2, betul? Nampak ni? Ni ada R kuasa 2. Saya nak guna kat sini. So, ini ialah X kuasa 2 tambah Y kuasa 2. Saya dah ganti. Sama dengan 16. Dah siap. Itu ialah persamaan dalam bentuk Cartesian. Ada X, ada Y. Theta, R, tak ada. Yang ini, dia punya polar. Yang ini, dia punya Cartesian. Tengok kelebihan polar punya. R sama dengan 4. Yang Cartesian punya ialah X kuasa 2 tambah Y kuasa 2 sama dengan 16. Kamu suka yang mana? Polar. Kenapa suka yang polar? Lebih ringkas. Tak dengar. Sebab apa? Lebih ringkas. Ringkas. Betul tu. Dan dia punya gambar rajah dia ialah sebuah bulatan. Dia punya center dia 0, 0. Okey, dengan radius dia 4. Yang ini pun dia, yang ini pun dia. Nanti belajar macam mana nak gunakan Desmos. Kalau masih ingat kawan kita tu, nama dia Desmos. Okey, kita boleh lukiskan graf. Parametrik boleh, Cartesian boleh. Untuk hari ni punya persamaan dalam bentuk polar equation pun dia boleh lukiskan gambar rajah dia. R sama dengan 4, nanti lukiskan, kita akan dapat sebuah bulatan. Center dia 0, 0 dengan dia punya apa? Dia punya radius dia 4. Very simple. Saya suka sangat yang polar punya representation R sama dengan 4. Cuba tengok Cartesian ni Complicated, betul tak? X kuasa 2 tambah Y kuasa 2 sama dengan 16. Nampak ya tu? Okey, mari kita bandingkan. Sini kita dah sebut tentang susah, simple, complicated ni semua. Baik. Untuk sebuah bulatan yang center 0, 0, radius ada 1 ya. Cartesian kata macam ni, X kuasa 2 tambah Y kuasa 2 sama dengan 1. This is a circle with center 0, 0 and radius equal to 1. Now, yang ini Cartesian. Nak pilih mana yang kita paling suka, tengok ya. Kemudian untuk yang polar kata macam mana? A center with a circle with center 0, 0, radius 1. Okey, polar kata R sama 1. Baik. Untuk yang parametrik macam mana? X sama dengan cos theta, Y sama dengan sin theta. Yang ini parametrik kata. Datang sepasang gitu. Yang ini polar punya, yang ini Cartesian punya. Tiga-tiga ni mewakili benda yang sama, iaitu sebuah bulatan, center 0, 0, radius 1. Kamu suka yang mana, kelas? Polar. Yang ini polar. Polar. Yang ini parametrik. Parametrik. Kita sukalah yang mudah, ya, iaitu yang polar tu. Itu kelebihan polar, dan dia juga boleh kita gunakan untuk melukiskan graf yang apa kita panggil nice lah. Dia punya bentuknya macam bunga dengan kelopak bunga dia. Macam kita buat hari itu untuk polar. Tapi polar itu nak type payah. Tetapi untuk yang polar ni, yang parametrik itu payah macam kita nak type. Tapi untuk yang polar ni kebanyakannya mudah-mudah lah sikit dia punya function nak type. Ya. Kita suka benda yang simple-simple. Sebab bila simple tu, kesilapan tu, maknanya kemungkinan untuk berlakunya kesilapan tu rendah lah sikit, susah lah kita nak buat silap. Benda simple, R sama dengan 1. Bila complicated kan, mungkin salah salin ke, salah tulis ke. Sama juga dalam kehidupan kita. Kita nak biar kehidupan kita tu simple, mudah. Maknanya kalau kita bincang dengan dia, simple je. Tak ada macam
cepat selesai gitu. Cakap sekali dah faham. Gitu. Bila kita suruh dia buat, terus buat, selesai. Macam tu. 3 kali, 4 kali kita suruh baru buat. That's not simple. That's complicated punya life. Kan? Macam tu. Orang yang simple dalam kehidupan dia, orang suka. Sebab nak deal dengan dia mudah. Cukuplah setakat tu tentang saya punya analogi dia tu. Okay? Kita boleh kaitkan benda-benda ni semua dalam kehidupan kita. Okay? Matematik mengajar kita to be, to manage our life. Baik. Contoh yang saya dah bagi tadi, itu contoh yang pertama untuk daripada polar kepada Cartesian ya. Kata nak bagi 2. Okay, saya bagi satu lagi. Contoh nombor 2. Daripada polar kepada Cartesian juga. Baik. Contoh kali ini kita bagi ni R sama dengan 2 cos theta. Nampak macam complicated lah sikit. Yang tadi itu simple betul. R sama dengan 4 kan? Dah, yang tu dah selesai. Kali ini R sama dengan 2 cos theta. Okay, macam mana kita nak tukar yang ni kepada Cartesian? Ingat lagi tak yang cos theta tadi apa? R sama dengan 2R. Apa cos theta tadi? Kan dia kata X sama dengan R cos theta. Kan? Jadi cos theta sama dengan apa? Sama dengan X per R. Ya tak? So cos theta tu ialah X per R. Perhatikan. Nampak tak R ni dengan sana kita boleh darab kan? Kita ada R kuasa 2 sama dengan 2X, betul? Now, jangan lupa pintu timur kita. Mana pintu timur tadi? Kita nak guna kat sini. X kuasa 2 tambah Y kuasa 2 sama dengan R kuasa 2. Kita nak masukkan kat sini. X kuasa 2 tambah Y kuasa 2, gantikan tu sama dengan R kuasa 2 sama dengan 2X. Dah Cartesian ke belum? Dah. Yes, sebab yang ada ialah X dan Y. Cuma kita boleh susun benda ni supaya kita nampak garis ini, bukan garis, persamaan ini mewakili apa. Okey, tengok saya buat macam mana. Supaya persamaan kita tu memberi makna. Kalau tulis macam ni, ni apa makna persamaan ni? Kan? Tak ada makna. Kehidupan kita ni biar bermakna. Kepada diri kita sendiri dan juga kepada orang keliling kita. So tulis balik. X kuasa 2 tolak 2X tambah Y kuasa 2 sama dengan 0. Perhatikan apa yang saya dah buat tu. Okay. Kemudian saya buat macam ni. X kuasa 2 tolak 2X tambah 1 tambah Y kuasa 2 sama dengan 1. Perhatikan apa yang saya buat. Step seterusnya ialah X tolak 1 kuasa 2 tambah Y kuasa 2 sama dengan 1. Langkah seterusnya ialah X tolak 1 kuasa 2 tambah, ni sebenarnya Y tolak kosong. Kuasa 2 sama dengan 1 kuasa 2. Kita boleh banding benda ni dengan X minus H square plus Y minus K square equal to R square. This is an equation of a circle with center HK and radius R. Therefore, what we know from here? This is a circle with what? With center what? 1, 0, and radius? 1. Radius equal to 1.
Dalam bentuk yang macam ni baru nampak apa benda tu sebenarnya, makna dia apa. Dia mewakili apa. Persamaan yang dalam bentuk yang macam saya dah buat tau. Tapi nak buat sampai ke situ, dia melalui beberapa proses. Banyak benda yang kita perlu buat tadi. Okey, yang ini proses daripada sini, dapat tulis sini nama dia completing the square. Completing the square. Dulu ada masa tingkatan 4 ke tingkatan 5. Ada belajar completing the square ni. So matematik ni sifat dia memang gitu. Apa yang kita belajar dulu memang akan timbul balik. Tadi cerita PT timur. Saya sebut tu kan. Itu Pythagoras theorem. Pythagoras theorem adik-adik kita belajar tingkatan 1. Tingkatan 1 buku dia last chapter Pythagoras theorem. Kita tengok completing the square, ini tingkatan 4, tingkatan 5. Tak tahulah maths ke admath, lupa saya dah. Tapi masa tingkatan 4, tingkatan 5 completing the square. Takkan bawa mana-mana kita pergi. Pengetahuan tu berguna, masih berguna. Ya. Okey, ini daripada polar kepada Cartesian, example number 2. Boleh ikut ni, contoh saya ni. Boleh faham ya? Boleh. Baik, ni last part. Bahagian terakhir kita nak tukar daripada Cartesian. Kan? Tadi daripada apa? Daripada polar kepada Cartesian. Yang ni daripada Cartesian kepada polar. Okey, pada polar. Alright. Ini contoh dia. Yang ni pun kita bagi 2 contoh je. Tapi dia punya dia punya latihan untuk bahagian ni memang macam menarik lah. Saya suka dia punya latihan dia. Okay. Contoh yang pertama, example number 1, X sama dengan 8. Macam yang saya cakap tadi. Alright, yang ini Cartesian tak? Ya, Cartesian. Ada orang kata Y tak ada pun. Ada aku kisah. Macam tu. X sama dengan 8, X-nya kan ada tu. X sama dengan 8. Yang ini kita nak tukar kepada polar. Kepada polar. Macam mana rupanya kalau tukar kepada polar? So apa usaha kita nak tukar kepada polar? Benda nombor 1 ni tak? X tu ialah R cos theta kan? Nampak tak tu? Terus secara automatik dia punya Cartesian punya komponen habis, hilang semua. Yang timbul ialah R polar, theta pun polar. Itu polar lah tu. Bersama dalam bentuk polar. Tapi selalunya kita nak tuliskan kalau boleh R tu sebelah kiri, yang lain semua tu sebelah kanan. So R sama dengan 8 over cos theta. Itu. Kan 1 over cos theta ni sama dengan secant theta. So ni sama dengan 8 secant theta. Itulah jawapan yang kita nak. Boleh? Itu contoh kita yang pertama. Daripada Cartesian kepada polar. Menarik tak? Menarik kan? Itu daripada, maknanya X sama dengan 8. X sama dengan 8 dalam Cartesian, makna garis yang vertikal tu melalui titik 80 tu, pada pasti X tu dia potong 8 tu, dia adalah sama dengan ataupun setara dengan 8. Setara dengan R sama dengan 8 secant theta. Dia setara dengan persamaan ini. Okey, yang ini dia punya Cartesian dia. Dan yang ini dia punya polar. Bila kita lukis, dua-dua dapat graf yang sama. So dia habis example number 1. Let's go to example number 2.
sebagai penutup perbincangan kita untuk tengah hari ini. Sekejap, saya cari soalan. Yang ni okey lah kot. Iaitu x square plus y minus 2 square equal to 4. X square plus y minus 2 square equal to 4. Agak-agak kita nak buat apa? Kalau kita kembangkan y tolak 2 kuasa 2 ni, nanti kita akan ada y kuasa 2 kan? Sini ada y kuasa 2, sini ada x kuasa 2. Kita boleh gantikan dengan r kuasa 2. So, baik kita kembangkan dulu y tolak 2 kuasa 2 tu. X square plus y square minus 4y plus 4 equal to 4. Yang ini sama dengan r kuasa 2. Therefore, we have r kuasa 2 minus 4. Y is what? R sin theta equal to 0. Kenapa 0? Sebab 4 tolak 4 kosong kan? Kenapa ada r sin theta? Sebab y equal to r sin theta. Agak semua boleh ikut penggerak saya tu ya. Therefore, we have r square minus 4r sin theta equal to 0. Okay, yang ini pun dah dalam bentuk polar dah semua. Makna ada r, ada theta. X, y semua dah tak ada dah. Tinggal lagi, janganlah tinggalkan dalam bentuk macam ni. Okay, kalau boleh, kita tuliskan r sebelah kiri, yang lain tu semua kita pindah sebelah kanan. Boleh tak kita dapatkan r kelas? Ada cara tak nak tinggalkan R1 je sebelah kiri? Boleh. Macam mana caranya? Bagi dengan R. Sini pun bagi dengan R. Sini pun bagi dengan R juga. Tetapi yang sebelah kanan tu kosong dibagi dengan R masih kosong. Kosong. R tolak 4 sin theta sama dengan kosong. Therefore, R sama dengan X kuasa 2 tambah Y kuasa 2 kuasa 2 sama dengan 4 tadi. Dan bentuk Cartesian dia adalah setara dengan R sama dengan 4. Ini dah bentuk Cartesian dan ini dah bentuk polar. Okey, yang ini ada dua soalan. Okay, untuk dicuba exercise number 1, change from polar equation to Cartesian equation, R equal to 2 sin theta minus 4 cos theta. Number 2, change from Cartesian equation to polar equation, x plus 3 square plus y plus 3 square equal to 18. Tukar pula kepada polar equation. So, itu je yang kita dapat kita bincangkan hari ini. InsyaAllah tak apa, ada rezeki kita jumpa lagi. Dalam pola koordinat ni dua benda yang perlu ada, iaitu dia punya radius berapa dan dia punya sudutnya berapa. Bila kita nak plot point, kena ada dua benda tu. Radius, iaitu jarak daripada di antara pole tu dengan point tu berapa, itu radius, dan juga sudut daripada reference line tu ikut lawan jam berapa dia punya sudut. Lepas tu dengan menggunakan dua maklumat berkenaan, kita boleh plot point berkenaan. Tetapkan R dulu, kemudian baru theta, R theta. Itu koordinat dalam sistem pola koordinat. R theta. Kalau dalam Cartesian, X dulu kat depan, kemudian Y kat belakang. Gitu dia punya sistem dia lah ya, yang telah ditetapkan gitu. Tetapi nanti bila kita ada point ataupun koordinat dalam pola, kita boleh tukar kepada koordinat dalam Cartesian. Begitu juga kalau kita ada koordinat dalam Cartesian, kita boleh tukar kepada koordinat dalam
dalam pola dengan menggunakan 4 formula yang sangat berguna, iaitu yang pertama X sama dengan R cos theta. Yang kedua ialah Y sama dengan sin theta. Yang ketiga ialah tangent theta sama dengan Y per X. Pythagoras theorem, iaitu X square plus Y square equal to R square. Keempat-empat formula ni memberi perkaitan di antara komponen polar koordinat dengan komponen dalam Cartesian koordinat. Ada X, ada Y, ada theta, ada R dalam dia. Tapi tak cukup satu formula, kena ada 4-4 tu. Dan untuk nak tukar daripada satu sistem koordinat kepada satu sistem koordinat yang lain, formula ni sangat berguna. Bukan setakat nak tukar daripada koordinat, nak tukar koordinat, nak tukar persamaan pun sama. Katakan kita ada persamaan dalam bentuk polar equation. Nak tukar kepada iaitu Cartesian equation. Perlu tak formula tu tadi yang 4-4 tu? Formula memang perlu, tapi pilihlah yang sesuai, ya. Begitu juga nak tukar daripada Cartesian coordinate kepada polar coordinate. Formulanya, formula yang 4 itulah yang akan kita gunakan berulang-ulang kali untuk nak tukar daripada satu sistem kepada sistem yang lain. This is an exercise for you to do. Find the Cartesian equation for the curve R square cos 2 theta equal to 1 and write your answer in the comment section. Jumpa lagi. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.